Okey, Assalamualaikum semua. So, kita berjumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya iaitu tajuk Acid Base Equilibrium. Okey. Alright, so dalam tajuk Acid Base Equilibrium, saya akan masuk kepada 9 komponen utama iaitu yang pertama tentang acid and base in water. Okey, mudah aja. Konsep acid dengan base dalam air. Alright, yang kedua adalah auto-ionization of water. Auto-ionization of water. Dan seterusnya adalah proton transfer and Bronsted-Lowry acid-base definition. Okay, this is about definition of acid-base. And then we are going to solve some problem involving weak acid equilibrium. And then kita akan bercakap tentang weak base and their relationship dengan weak acid. Yang seterusnya kita akan tengok molecular properties and acid strength, kekuatan acid. Yang seterusnya kita akan tengok on acid-base properties of salt solution. Dan kemudian kita akan tengok on generalizing the Bronsted-Lowry concept, the leveling effect. Dan yang akhir sekali kita akan tengok on electron pair donation and Lewis acid base definition. Okey, so dekat sini adalah contoh-contoh asid dengan base yang kita guna pakai dalam kehidupan seharian kita. Contohnya acetic acid, phosphoric acid, boric acid, citric acid, cuka yang kita pakai dalam kehidupan seharian, aluminium salt dan sebagainya. Okey. So, dan di bawah ni adalah base yang kita biasa pakai dalam kehidupan seharian. Contohnya sodium hydroxide yang kita gunakan untuk oven ataupun pencuci longkang, amonia, sodium karbonat, okay, sodium hydrogen carbonate, sodium fosfat dan sebagainya. Okay, soda bikarbonat yang kita pakai dalam makanan. So, itu semua adalah contoh-contoh asid dengan base yang kita guna pakai dalam kehidupan kita seharian. Okay, alright. So, bila kita bercakap tentang acid ataupun base, okay, bila kita bercakap tentang acid, so kita bercakap tentang kekuatan acid tu. Biasa kita sebut kan, acid kuat, acid lemah. So, macam mana, apa yang dimaksudkan dengan acid kuat tu? Alright, so kekuatan acid tu diukur dengan kebolehan dia untuk dissociate. Okay, so contohlah contoh acid tu, kalau ada acid mesti ada H. Okay, okay, dan satu lagi komponen anion dia adalah kita tuliskan sebagai A. Okay, so asalnya acid tu wujud dalam bentuk Ha dan bila kita masukkan di dalam air, okay, bila kita tambah dengan air, okay, tambah dengan H2O, dia akan dissociate. Dissociate tu apa? Dia akan terpisah dalam bentuk ion iaitu H3O+ tambah A minus. Macam mana boleh jadi H3O+? Sebab H plus tambahkan dengan H2O. H2O tambah H plus jadi H3O+. Alright. So, kalau kita kata dia asid kuat. Kalau asid kuat tu maknanya apa? Asid yang boleh dissociate 100%. Maknanya dia asalnya daripada Ha, bila campur dengan water, dia akan terpisah 100% menjadi HCO+ dengan A minus. Ini kita panggil sebagai asid kuat, iaitu dia jadi HCO+ dengan A minus. Okay. Alright. Okay, so ni dah ada kat sini, Ha tambah dengan H2O jadi HCO+ dengan A minus. Okay, apa maksud dissociation of weak acid? Weak acid pula ataupun asid lemah ni, asalnya di dalam bentuk Ha. Okay, asalnya dalam bentuk Ha acid. Okay, so bila kita campur dengan water, tadi kita cakap dia akan dissociate. Dissociate ni maknanya terpisah. Okay, so bila dia terpisah, dia membentuk apa? HCO+ dengan A minus. Okay, tapi kalau weak acid, maknanya dia tak terpisah sepenuhnya. Okay, mungkin dia cuma 30% je yang terpisah membentuk H3O+ dengan A minus. Selebihnya dalam bentuk apa? Selebihnya dalam bentuk Ha lagi. Okay. So, untuk dia, kita kata dia strong acid ke weak acid ke, kita akan detect apa? Kita akan detect ion HCO+ dengan ion A minus. So, kalau dia tak terpisah, maknanya kita tak dapat detect dia punya properties of the acid. Maknanya kita akan katakan acid tu sebagai acid
lemah. Okey, so kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, reaction of zinc with strong acid dan reaction of zinc dengan weak acid. Okey. So, katakan kita ada HCl, 1 molar HCl, kita masukkan zinc ke dalam 1 molar HCl tu, maka kita akan tengok banyak buih yang terhasil. Buih yang terhasil tu adalah buih apa? Buih yang terhasil akibat tidak balas HCl, acid hidroklorik tersebut dengan zinc. Dan bila kita masukkan zinc tadi dalam weak acid, contohnya ethanoic acid, CH3COOH dengan molariti yang sama, kita tengok buih yang keluar tu cuma sedikit, which is maknanya reaction antara asid lemah tersebut dengan zinc itu adalah sangat perlahan. Okey, bila kita sebut tentang strong acid maknanya apa? Strong acid macam yang saya sebut tadi, maknanya acid yang dissociate completely into ion dalam water. Strong acid ni bila kita campurkan dalam water, dia akan dissociate completely. Acid Ha campur dengan air, masuk dalam air, dia akan automatic semua acid Ha itu akan terpisah kepada anion dan cation, iaitu HCO+ dengan anion dia A-. Manakala weak acid dissociate very slightly. Okay, weak acid ni dia dissociate sikit je. Sikit je yang dissociate kepada ion. Selebihnya kekal dalam bentuk aqueous solution, iaitu Ha. Okay, so kalau strong acid ini, okay, yang dissociate completely ni, kita panggil dia Kc ataupun dissociation constant dia, kita panggil dia adalah more ataupun lebih besar daripada 1, manakala weak acid ni, Kc dia adalah sangat-sangat rendah, which is less than 1. Okay, so that is acid dissociation constant. Okay, Kc adalah acid dissociation constant. Macam mana kita nak kira Kc? Cara nak guna Kc senang je. Nak kira Kc adalah concentration product bahagikan dengan concentration reactant. Okay, concentration product bahagi dengan concentration reactant. So, maka H3O, produk dia adalah H3O+ dengan A- bahagi dengan concentration of water dengan concentration of acid. Nampak tak kat sini? Kalau weak acid, maknanya concentration Ha dia tinggi. So, maka nilai Kc akan rendah. Bila dia strong acid, concentration HCO+ dengan A- dia sangat tinggi. Maka nilai Kc dia akan jadi tinggi. Okey. Alright. So, dan bila nilai Kc kita darabkan dengan water, okey, katalah Kc ni kita darabkan dengan concentration water, maka kita dapat satu lagi term yang kita panggil sebagai Ka. Ka ni apa? Tenang saja, mudah saja. Ka ni adalah concentration HCO+ dengan concentration anion A- bahagi dengan concentration acid. Sama macam Kc, cuma water tadi kita abaikan. Okey, dia jadi nilai Ka, which is acid dissociation constant. Okey, so kalau dia adalah stronger acid, kita akan ada higher concentration of HCO+. Bila higher concentration of HCO+, maka nilai Ka kita akan besar. Okay, so samalah juga kalau kita smaller Ka maksudnya apa? Smaller Ka maksudnya concentration HCO+ rendah, maka dia adalah merupakan weak acid. Okay, so ni contoh kalau kita buka dalam buku Atkins ke, buku Chang ke, ataupun buku Silverberg, dekat belakang tu kita akan jumpa nilai Ka value. Okay, Ka value of monoprotic acid. Maknanya acid dissociation constant untuk certain of acid. Okay, monoprotic ni satu H lah. Okay, alright. So, kita tengok kat sini ada yang value dia 10% -2, ada 10% -5. Okay, so bila value ni menentukan sejauh mana dia boleh dissociate kepada ion HCO+ dan juga ion OH-. Okay, alright. So, bila Ka tinggi, maknanya dia mudah dissociate. Ka rendah, maknanya dia sangat susah dissociate. Okay.
Okey, maknanya kalau Ka dia tinggi, maknanya dia adalah strength asid yang lebih besar berbanding dengan Ka yang rendah. Ini semua adalah asid lemah. Okay, kalau asid kuat, dia tak ada nilai Ka. Kita tak fokus pada nilai Ka. Sebab bila asid kuat, automatically semua sekali akan convert kepada ion H2 plus OH minus. So tak perlulah nilai dia punya kekuatan asid dia. Okey. Now tengok contoh, macam mana kita nak classify acid and base strength from the chemical formula. Ni saya nak tunjukkan. Okay, soalan dia, classify each of the following compound as a strong acid ke, weak acid ke, strong base ke, ataupun weak base. Okay, so kita tengok yang pertama, H2SeO4. Okay, kita pay attention kepada text definition of acid and base. Look at O for acid as well as the COOH group, wash for amine group and cation in base. Okay, alright. Now tengok Okay, yang pertama H2SeO4. Okay, the number of oxygen atom exceed the number of ionizable proton by 2. Okay, so kalau nilai oksigen, number of oksigen lebih besar berbanding dengan hidrogen dalam lebih 2 ataupun ke atas, so maknanya dia adalah strong acid. Okay, so dan kalau kita tengok kat sini, yang kedua adalah CH32 CHCOOH. So kalau ada COOH, COOH ni adalah organic acid yang merupakan weak acid. Dengar nampak di COOH, dia confirm weak acid. Okay, dan yang ketiga adalah KOH. Okay, nampak je OH, dia confirm adalah merupakan strong base. Dan yang keempat, kita nampak CH32CH and H2, dia ada lone pair electron. So it is an amine. Ada amine kat situ. So bila ada amine, so dia adalah merupakan weak base. Okay, now kita tengok yang seterusnya, auto ionization of water and the pH scale. Apa maksud auto ionization of water? Okay, tadi kita tengok bahawa kita masukkan asid Ha campur dengan H2O, dia ionize, membentuk H3O plus tambah A minus. Okay, ini adalah ionization of acid. Okay, now auto ionization of water ni maksudnya apa? Maksudnya pengayonan secara semula jadi oleh air. That's why kita panggil auto ionization. Maknanya automatik akan berlaku ionization of water. Dia nak mengayon macam mana? Dia mengayon antara antara dua molekul of water. Okay, kita tengok H2O ada dua lone pair kat sini. So, bila H2O bergabung dengan H2O, apa yang H2O ni akan buat? Contohnya, satu lone pair sini, dia akan attack satu hydrogen kat sini. Okay, so bila attack satu hydrogen, so dua elektron tadi yang membondingkan antara H dengan O ni akan pergi balik kepada O. Maka dia ambil tadi ni, so dia jadi H3O+. Kenapa H3O+? Kenapa plus? Sebab bonding antara O dengan H ni menggunakan dua-dua elektron daripada O. So jadi dia derma elektron. Jadi jadilah dia H3O+. Okey, dan OH- ni sebab apa? Sebab tadi elektron ni dua yang menggabungkan antara O dengan H kat sini. Okay, dua-dua pergi kepada O. So dia terima satu free elektron. Maka jadilah dia OH-. Okey. So OH-, kita nampak kat sini ada OH- ada 3 lone pair, dan H2O+ ada satu sahaja lone pair yang tinggal. Okey. So, kita tengok kat sini. So, kalau kita tulis dalam bentuk chemical formula H2O tambah H2O jadi HCO+ tambah OH-. Kalau kita nak kira Kc dia macam mana? So, produk dia HCO+, darabkan dengan concentration OH-, bahagikan dengan concentration H2O kuasa 2. Okey, dan now saya nak perkenalkan satu lagi term, iaitu ion product constant of water. Okey, kita panggil term dia ion product constant of water, tapi maksudnya dia adalah dissociation constant for water. Bahasa mudah dia. Okey, so kalau tadi Ka sama dengan Kc darabkan dengan concentration water, samalah juga dalam case Kw ni. Okey, Kw sama dengan
AC darabkan dengan concentration water naik atas ni, ada dapatlah nilai KW. Okay, so kalau kita nak kira KW, cara dia mudah saja. Macam mana nak kira dia? Darabkan concentration H2O plus darab dengan OH minus. Dan value dia dah tetap guys. Dah tetap. So water kan memang sama je. Okay, so value KW sama dengan 1 kali 10 kuasa negatif 14 pada suhu 25 degree Celsius. Kalau suhu berbeza, of course lah dissociation dia akan berbeza. Tapi pada normal room temperature, dissociation constant untuk water adalah okay, 1 kali 10 kuasa negatif 14. Okay, alright. A change in H3O plus akan cause the inverse change of OH minus. Sebab H3O plus dan OH minus ni dia berkait antara satu sama lain. Sebab dia mencuri H plus antara satu sama lain. H3O plus bila dia curi satu H2O dia curi satu H jadi H3O plus dan OH minus. So kalau H3O plus bertambah maknanya OH minus akan akan bertambah juga. Okay, alright. Dalam kes ni saya nak cakapkan bahawa KW ni KW ni adalah merupakan constant. So untuk kekal maknanya kalau H2O plus meningkat maka OH minus akan berkurang. It is an inverse change. Okay, so maknanya kalau dia dalam acidic solution kita tahu bahawa H2O plus punya concentration mesti lebih besar berbanding dengan OH minus. Dan dalam basic solution concentration OH minus mesti lebih besar berbanding dengan H3O plus. Dan dalam neutral solution concentration H2O plus dengan OH minus mestilah sama. Baru dia neutral. So ada OH minus, ada H2O plus, so it's cancel each other, so tak ada ion, so it's become neutral of water. Okay, so now kita tengok relationship between H2O plus concentration and concentration of OH minus and the relative acidity of the solution. Okay. Alright, so kita ada H2O plus, kita ada OH minus dan dua-dua ni dia divide oleh into KW. Okay, alright. Okay, so kalau konsentrasi H2O plus lebih besar daripada OH minus maka dia acidic. Kalau sama saya beritahu tadi it is neutral, dan kalau konsentrasi OH minus lebih besar daripada H2O plus maka dia jadi basic solution. Okay, now let's look at contoh. Okay, contoh. Alright, contoh calculating concentration of H2O plus dengan OH minus in an aqueous solution. Macam ni kita nak kira concentration tu dalam aqueous solution. Tengok contoh, a research chemist add a measured amount of HCl gas to pure water. Daripada HCl dicampurkan dengan water untuk dapatkan solution yang ada concentration H2O plus 3 kali 10 kuasa negatif 4 molar. So dia kata calculate concentration OH minus. Is the solution neutral ke, acidic ke ataupun basic? Kita tahu bahawa kita boleh guna nilai KW pada suhu 25, iaitu nilai KW adalah 1 kali 10 kuasa negatif 14. Daripada situ kita bolehlah relatekan untuk calculate concentration of OH minus. So kita tahu bahawa KW sama dengan 1 kali 10 kuasa negatif 14 sama dengan concentration H2O plus darab OH minus. Okay, so nak dapatkan concentration OH minus sama dengan timbahkan H2O plus ke bawah di KW bahagi H2O plus. KW 1 kali 10 kuasa negatif 14. Concentration H2O plus adalah 3 kali 10 kuasa negatif 4. So, maka kita calculate dapat 3 kali 10 kuasa negatif 11 molar OH minus. Okay, maknanya konsentrasi OH minus ni adalah sangat-sangat kecil. Okay, H2O plus lebih besar concentration daripada OH minus, maka concentration tu, solution tu merupakan acidic. Okay, so macam mana nak kira pH? Okay, so pH, formula untuk kira pH adalah negative log concentration H3O plus. Mudah je. Negative log concentration H3O plus, kita dapatlah nilai pH ni yang kita biasa sebut ni. pH 1, pH 2, pH 3, pH 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so kita tahu bahawa pH yang air adalah neutral. Okay, pH 7. So kalau contohnya air kencing ataupun susu, dia adalah sedikit berasid. Cuka pH 3. Okay. Alright. So HCl sangat berasid. Asid hidroklorik, so pH 1. Alright.
Dan sodium hydroxide yang ada OH ni adalah base yang kuat, so pH dia adalah 14. So kita ada deterjen pH 10, air laut sedikit base, okey, dalam pH 7 hingga 8.3. Kita punya darah kita pH berapa? pH sedikit base, okey. Alright, now kita buat apa relationship antara Ka dengan pKa? Kalau pH tadi, kalau pH tadi, pH sama dengan negatif log H3O plus kan. So, maka Ka, kalau pKa sama dengan negatif log Ka. Alright. Now, kita tengok the relationship among concentration H2O plus, pH, concentration OH minus dan POH. Okay. Alright. So, kalau kita tengok kat sini, bila concentration H2O plus, bila dia adalah berasid, dia semakin ke bawah ni semakin berasid, maknanya concentration H2O plus dia semakin tinggi, maka nilai pH dia semakin rendah. So, that's why bila semakin acidic, pH dia makin rendah. Okay. Dan untuk basic pula, semakin tinggi concentration, untuk basic pula, semakin tinggi sifat basic dia, maknanya concentration H2O plus semakin rendah. Bila concentration H2O plus rendah, kalau kita buat negative pH, so nilai dia adalah sangat besar. So that's why bila makin base, makin bersifat basic, pH dia adalah besar. Okay, alright. So, kita tengok kat sini. So, bila nilai pH dia besar, so kalau concentration H2O plus 1 kali 10 kuasa negatif 14, concentration OH minus ni adalah 1 kali 10 kuasa kosong. Macam mana dapat ni? Kita gunalah formula KW. KW sama concentration H2O plus darab concentration OH minus. So bila kita dapat nilai, contohnya concentration OH adalah 1 kali 10 kuasa kosong, maka kita buat POH. Kita nak buat POH. Negatif log OH minus. Negatif POH adalah negatif log concentration OH minus. So, dapatlah nilai dia kosong. So, nampak tak dekat sini? Conclusion dia adalah pH tambah POH, pH tambah POH adalah sama dengan 14. Sebab dia akan completing each other. So kalau concentration of acid, tengok contohnya, concentration of acid 1 kali 10 kuasa negatif 2, so bila kita negatif logkan dia dapat nilai 2. Bila kita dapatkan nilai KW, gunakan nilai KW, so kita boleh kira concentration OH minus dapat 1 kali 10 kuasa negatif 12, dan kalau kita POH kan dia dapat nilai 12. Nampak tak? 12 tambah 2 sama dengan 14. Alright, so calculating concentration of H2O plus, pH, OH minus dan still lagi POH. In an art restoration project, the conservator prepares a copper plate etching solution dengan cara dia dilutekan concentrated nitric acid ni daripada kepada 2 molar, 0.3 molar dan 0.0063 molar. So dia minta calculate H2O plus, pH, OH minus dan POH dalam ketiga-tiga solution tersebut. Alright. Mudah saja. Sangat mudah. Sebab apa? Sebab kita tengok kat sini untuk 2 molar acid nitrik, concentration H2O plus berapa? 2 molar lah juga. Macam mana kenapa kita tahu concentration H2O plus 2 molar? Sebab dia adalah acid kuat. Asid kuat maknanya apa? HNO3 tambah H2O, dia akan automatically semuanya menjadi H3O plus tambah NO3 minus 100%. 100%. Jadi kalau tengok kat sini, ratio dia adalah 1:1:1 kan. So kalau HNO3 adalah 2 molar, maka H2O plus juga adalah 2 molar. That's why concentration H2O plus adalah 2 molar. So, negatif log 2 molar
dapat negatif 0.3 pH. Negatif 0.3 ni maknanya apa? Sangat rendah. Even lagi rendah daripada pH 1, maknanya dia sangat berasid. Okey. Alright. Dan kalau kita tengok contoh yang sama, okey, okey, kalau kita tengok contoh yang sama, maka OH minus, kita dapat boleh kira concentration OH minus melalui KW. So, OH minus sama dengan 1 kali 10 kuasa negatif 14 bahagi concentration H3O plus iaitu 2. So, dapat concentration dia 5 kali 10 kuasa negatif 15. Maka, kalau kita POH negatif logkan concentration ni dapat sama dengan 14.3. Nampak tak? Dia completing ataupun memenuhi antara satu sama lain. Okey, 14.3 tambah negatif 0.3 saya dapat sama dengan 14. Okey, saya cuba nak cakap dekat sini point dia adalah pH tambah POH sama dengan 14. Kalau kita dah dapat pH, kita boleh terus 14 tolak pH dapatlah nilai POH. Ataupun kita boleh juga kira nilai concentration OH minus. Lepas dapat concentration minus, barulah negatif logkan, kita boleh dapat juga POH. Okey, so ini adalah untuk, kalau kita tengok untuk contoh kita tadi kita tengok asid kuat, so kita terus tengok asid yang lemah. Okey, contohnya 0.0063 molar asid nitrik. So, maka negative log concentration itu adalah sama dengan 2.2. Okey. So, maka pH dia adalah 2.2. Maknanya tadi, compare dengan bila concentration tinggi tadi, pH dia negatif 0.3, sangat rendah, which is sangat berasid. So, now bila concentration dia jadi 0.0063, pH dia jadi 2.2. Maknanya dia kurang berasid. Tapi still, dia masih lagi berasid sebab dia asid kuat, asid nitrik tu. Okay? So, daripada sini kita boleh kira concentration OH minus dapat 1.6 kali 10 kuasa negatif 12 dan negatif logkan dia dapat sama dengan 11.8. Nampak tak? 11.8 tambah 2.2 dapat sama dengan 14. Okay, ini yang saya maksudkan tadi. Is completing each other. Bila concentration OH minus tinggi, maka concentration HCO plus akan rendah dan sebaliknya. Okay. Alright, so method for measuring pH of an aqueous solution. Okay, nak measure pH, paling mudah kita pakai pH paper. Okay, dia ada satu pH paper ni. Okay, pH paper panjang macam ni. Okay, dan dia ada certain color lah. Okay, dia certain color. So, kita celupkan dia dalam solution, maka color tu akan berubah. Dan kita kemudian comparekan dengan indicator paper ni. So, kita tengok, oh, kalau dia warna orange, so pH dia adalah pH 3 dan seterusnya. Macam tu. Okey, ataupun paling mudah kita boleh pakai je pH meter. Okey, kalau ada pH meter lagi senanglah, ambil dan celup saja, kita akan terus dapat bacaan berapa pH dia dekat sini. Dia akan bagi nilai pH. Okey, now kita tengok proton transfer as the essential feature of a Bronsted-Lowry acid-base definition. Okay, so dalam definition of acid-base menggunakan Bronsted-Lowry, dia consider benda penting yang terlibat dalam definition menggunakan Bronsted-Lowry ini adalah perpindahan of proton ataupun perpindahan hidrogen. Okay, alright, so dekat sini kita tengok HCl react dengan water. Okay, alright, HCl react dengan water. Apa terjadi selepas tu? So, kita tengok apa yang jadi adalah produk dia adalah jadi Cl minus dengan H2O. HCl hilang H jadi Cl minus dan H2O tambah satu H jadi HCO plus. So, maknanya dekat sini HCl adalah H plus donor dan H2O adalah H plus acceptor. Okay, so dalam teori of Bronsted, menggunakan Bronsted-Lowry by definition, kalau dia adalah acid donor, kalau dia adalah proton donor ataupun H plus donor, dia adalah merupakan acid dan proton acceptor adalah merupakan base. Okay, alright.
So, kalau katakan kat sini, kita tengok ada amonia dengan water. Yang mana satu asid, yang mana satu base. Kita tengok apa terjadi kepada produk dia. Produk dia, amonia ini terima satu H, OH minus dermakan satu H. Okey. So, proton acceptor adalah merupakan apa tadi kita tengok dalam Bronsted-Lowry, kalau terima proton acceptor adalah merupakan base. Kalau H plus ataupun proton donor, dia adalah acid. Itu cara nak tentukan dia. Kita tengok H plus dia hilang. Sebabnya dia dermakan H, so dia adalah base. Sorry, dia dermakan H, maka dia adalah acid. Kalau dia terima H, maka dia adalah base. Macam tu je. Okay, so dalam Bronsted-Lowry acid-base definition, apa yang disebut adalah dalam teori, dalam definisi menggunakan Bronsted-Lowry, so acid adalah, keyword dia adalah acid adalah proton donor. Any species yang mana donate H+, so dia akan jadi acid. Dan base adalah proton acceptor. Okay, kalau kita tengok spesies tu terima H+, maka dia akan jadi base. Okay, alright. An acid-base reaction can now be viewed from the standpoint of the reactant and product. So now kita dah tahu dah. Proton donor, acid. Proton acceptor, base. Maka bila ada yang donate, ada yang terima, maka akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan produk. Maka sekarang ni acid-base reaction ni kita boleh tengok dah dari standpoint of reactant dan juga product. Okay, an acid reactant, will produce a base product and the two will constitute as acid-base conjugate pair. Konsep dia mudah je. Kalau dalam reactant dia acid, dalam produk dia akan jadi base. Dan acid dengan base ini kita panggil sebagai acid-base conjugate pair. Contoh macam ni. Okay, so kalau asalnya dia acid, so dia akan bertukar jadi base. Kalau dia asalnya base, dia akan tukar jadi acid. Okay, dan antara acid dengan base ini yang terhasil ni kita panggil sebagai conjugate pair. Okay, alright. Ni conjugate pair yang pertama. Dan ini adalah conjugate pair yang kedua. Kalau daripada dia asalnya base, dia akan tukar jadi acid. Okay, contohnya kita ada apa? Kita ada HF react dengan water, menghasilkan F minus dengan H3O+. Okay, so HF. Okay, HF ni apa? Kita tengok kat sini jadi apa? Dia dermakan H kan? Sekali dia dermakan H, maka dia adalah acid. Dan H2O ni dia terima H, maka dia adalah base. So, daripada HF dia tukar jadi apa? Dia tukar jadi F minus. F minus ni apa? Dia adalah base. Dan daripada H2O ni base, dekat produk dia jadi apa? H3O adalah acid. Nampak tak? Daripada base jadi acid, daripada acid jadi base. Ni yang kita panggil sebagai conjugate. Saya rasa semua dah faham Okay, samalah juga dengan contoh-contoh lain. Alright, so kalau kita tengok contoh yang ketiga ni. Contoh yang ketiga, asal dia NH4+, jadi NH3, maknanya dia dermakan H, maka dia adalah acid, CO3 2-, kat sini dia tambah H, dia terima H, maka dia adalah base mengikut Bronsted-Lowry. Okay, so daripada ammonium acid, dekat sini NH3, dia jadi base. Okay, dan HCO3-, dia adalah acid. So, dia adalah partner. Okay, samalah dengan contoh-contoh yang lain pun sama. Okay, alright. Okay, so now let's kita tengok contoh identify acid-base conjugate pair. Okay, so kalau kita tengok kat sini, contohnya H2PO4 minus react dengan CO3 2 minus dengan menghasilkan HPO4 2 minus dengan HCO3 minus. Mudah saja. Okey, mudah saja. Okey, so kita tengok kat sini. Ingat Bronsted-Lowry cakap kalau derma H jadi acid. So ni dia dermakan H. So maka dia adalah acid. Ini dia terima H, maka dia adalah base. So dia acid, maka dia kat sini dia mesti jadi base. Dan dia daripada base kat sini dia mesti jadi
acid. Tengok jadi HCO3- ni adalah acid. Okay, alright. So, itulah conjugate acid-base pair. Okay, so ini adalah asalnya proton donor. Dia jadi dan ini adalah proton acceptor. So, kalau produk dia base, base adalah merupakan proton acceptor dan produk dia acid, acid ni adalah proton donor. Macam tu. Okay, is conjugate pair. Okay, so samalah. Contoh yang lain pun saya tak tunjuk lah. Okay. Alright, so now next. Okay, tengok contoh yang seterusnya. Predicting the net direction of an acid-base reaction. Now, kita tengok. Kita nak predict. Let's predict the net direction and whether Kc is greater or less than 1. For each of the following reaction, assume the equal initial concentration of all species. Okay, now macam mana kita nak selesaikan dia? Okay, so plan dia adalah kita kena identify the conjugate acid base pair and then consult figure 18.9. Okay, untuk determine relative strength of salah satu tersebut. Okay, the stronger the species, the more preponderant its conjugate. Okay. Alright, so kita tengok kat sini. So, H2PO4 minus. H2PO4 minus ni, kita tengok kat sini, O lebih kan, 2 berbanding H. So, maka dia adalah stronger acid. Ni saya cakap tadi, kena tahu H2 kuat ke tidak. Kalau tengok O dia lebih daripada 2 dan ke atas lebih daripada H, maka dia adalah stronger acid. So, kalau di strong acid, dekat sini apa jadi? Okay. Okay, so kalau dia strong acid, maka alright. So, dia akan hasilkan partner dia mesti weaker base. Dan kat sini amonia. Amonia ni adalah stronger base. So, stronger base. So, dia terima H. Maka, bila dia terima H, dia adalah stronger base. Dan dia akan hasilkan weak acid. Macam tu. Itu yang disebutkan sebagai kalau stronger the species, the partner dia akan jadi weak. Macam tu. Okay. Now, reaction dia agak-agak pergi ke kanan ke pergi ke kiri? Menghasilkan produk ke menghasilkan reaktan? Kita tengok kat sini lah. So, kat sebelah kiri adalah strong acid dengan strong base. Sebelah kanan adalah weak acid dengan weak base. So, yang mana yang agak-agak hasilkan yang mana? So, mestilah stronger acid dengan stronger base ni akan react lagi banyak sebab dia kuat dan dia akan hasilkan produk. So, bila dah reaction dia lebih banyak, maknanya reaction dia akan more to the right. More to the right. So, bila more to the right, maka Kc akan lebih besar daripada 1. Okay. Alright. Sebab Kc ni apa? Kc sama dengan concentration produk bahagi reactant. Okay. So, kalau reaction more to the right, pergi ke kanan, maka concentration produk lebih tinggi kan? Betul tak? Dan concentration reactant akan habis. Sebab dia cepat bertindak balas, so dia akan habis. So, maka bila Kc reaktan rendah, produk tinggi, maka nilai Kc akan besar dan lebih besar daripada 1. Faham kan? Alright. Dan contoh yang seterusnya, H2O dengan HS. Okey, H2O ni kita tak tahu nak kata dia boleh jadi acid, dia boleh jadi base sebab dia weak. Okey, so kita tengok produk. Produk ni adalah OH-. OH- adalah strong base. Dan kalau kita tak tahu, kita tengoklah, kita guna logik kita. So, bila ini strong base, partner dia mestilah weak acid. Macam tu. Okay. So, alright. So, dan kalau kita tengok kat sini, HS minus ni dia mesti weak base. Kalau stronger base, so sama ada dia ammonia ataupun dia ada OH, so dia strong base. So, ni adalah weak base sebab dia ada H. Okay. So, dia adalah weak base, so partner dia mestilah jadi apa? Partner dia mesti jadi strong acid. Ni H2S is a stronger acid. Macam tu kita tengok. Okay, so now kita tengok. Yang mana yang kuat? OH- dengan H2S ni adalah dekat produk ni adalah sangat kuat. So, makanya apa? Maka reaction ni mesti kalau dihasilkan produk pun dia akan hasilkan balik reactant. Okay, maka reaction tu akan more to the left. Bila reaction more to the left, maka dia banyak pergi ke kiri, maka produk yang terhasil akan sikit. Sebab bila terhasil je dia bentuk balik reactant. Hasil je bentuk reactant. So, produk rendah dan reactant ni akan tinggi. Bila produk rendah, nilai Kc akan
rendah. So that's why Kc kurang daripada 1. Okay, so ini adalah basically the strength of conjugate acid base pair. Okay, so kalau HCl, partner dia akan jadi Cl minus. Okay, maknanya dia kalau kat sini strong acid, kat sini jadi weak base. Macam tu So kalau H2SO4, partner dia HSO4 minus. So ini adalah weak base sebab dah lah dia ada H kat sini lah. So of course ada weak base. Kalau kita tengok kat sini, okay, kalau kita tengok kat sini pula, kalau dia merupakan weak acid, ni weak acid kan, H2O, so partner dia mestilah strong base. Nampak ni OH minus, very strong base. Macam tu lah kita nak sebut sebagai conjugate acid base pair. Dia melengkapi. Kalau dia weak acid, dia partner dia akan jadi strong base. Kalau dia strong base, partner dia akan jadi weak acid. Macam tu. Okay, so now let's tengok contoh using a molecular scene to predict the net direction of acid-base reaction. Ni sama je lah So 0.1 molar of solution HX, blue and green. Okay, HX adalah blue and green. It has a pH of 2.88. 0.1 molar of solution HY, blue and orange, pH dia 3.52, which scene yang represent the equilibrium mixture of the equimolar solution of HX and Y minus. Mix. So, tengok scene mana yang paling sesuai untuk menunjukkan equilibrium mixture selepas equimolar solution of HX and Y minus dicampurkan. Okay, alright. Okay, so plan dia adalah kita kena first determine the relative acid strength of HX and NOHY secara relatifnya. So the pH values are given at the same concentration of weak acid solution. So kita akan pick the stronger acid directly from this value. Okay, the stronger acid will have fewer molecule of it in molecular scene than the weaker acid. So kalau the stronger acid, so molekul dia masih sikit sebab dia dah convert banding dengan weaker acid. Okay, so kita tengok kat sini, HX solution has a lower pH berbanding dengan HY. Okay, so maknanya HX adalah strong acid sebab pH dia lagi rendah. So bila HX adalah strong acid, maknanya Y minus, okay, maknanya adalah HX adalah strong acid, maknanya HY ni adalah weak acid. Okay, so bila weak acid, dia menghasilkan partner dia adalah Y minus. So kalau dia weak acid, maka partner dia Y minus ni mestilah stronger base. So Y minus is stronger base. Therefore, reaction of HX and Y minus has a Kc more than 1. Okay, so kalau reaction tu antara HX dengan Y minus, mestilah Kc dia lebih besar daripada 1. Sebab apa? HX ni adalah stronger acid dan Y minus ni adalah stronger base. So, stronger acid react dengan stronger base, reaction dia mestilah menghasilkan produk banyak. So, Kc dia lebih besar daripada 1. And the mixture will have tu will have more HY berbanding dengan HX sebab dia makin banyak terbentuk produk berbanding dengan HX yang tinggal kat dalam tu. Jadi scene 3 is consistent with the relative acid strength. 3 ni paling sesuai lah. Okay. Sebab dalam mixture tu akan ada banyak HY berbanding dengan HX. Okay, kelas. So, soalan seterusnya untuk adalah kita cari find the Ka of weak acid. Ni kita dah makin arah lebih mencabar sikit. Okay. So, nak cari Ka daripada weak acid. So, dia kata kita ada phenyl acetic acid, kita sebut sebagai HPAC. Alright, dan ini ayat biasalah. So, study menunjukkan dia kata acid tu ada pH pada 0.12 molar, pH dia adalah 2.62. Apakah nilai Ka? So macam mana kita nak selesaikan? Kita tahu bahawa Ka sama dengan concentration product bahagikan dengan concentration reactant. Okay, dan kita avoid water. Kita buang water.
Okay. So now, plan dia adalah apa? First, kita kena write the dissociation equation dia. And then kita akan gunakan pH dengan concentration tu untuk cari nilai Ka. Okay, mudah saja. Okay, now next kita assume. So, assumption kita adalah bila pH dia 2.62, so maknanya pH ni adalah pH yang acidic. pH dia acidic. So, maknanya kita tahu bahawa kita assume H3O+ daripada HPAC ni adalah jauh lebih besar berbanding dengan H3O+ yang ada daripada water. Sebab kita tahu bahawa daripada water ada auto ionization berikan hasilkan H3O+. Okay? Tapi kita assumekan concentration H3O+ daripada HPAC ni jauh lebih besar dibanding dengan water. Okay. Jadi, concentration PAC- ni adalah sama dengan H3O+. Sebab HPAC ni adalah weak. Okay. So, jadi HPAC initial sama dengan HPAC untuk pada equilibrium sama dengan HPAC initial tolak HPAC yang telah dissociatekan. Orang tak faham kan? Okey, tak apa. Nanti saya akan tunjukkan dekat hujung next slide nanti macam mana saya kirakan. Kamu mesti faham. Okay, so now ini cuma assumption dia. Okay, so now kita start. Now HPAC react dengan water menghasilkan H3O+ dengan PAC-. Okay, dan nak dapatkan Ka macam mana? Concentration H3O+ darab concentration PAC-, bagi dengan concentration HPAC. Concentration apa yang kita nak buat ni? Of course lah concentration pada equilibrium. So now macam mana nak kira concentration pada equilibrium? Now dekat sinilah kita akan gunakan satu table yang kita panggil sebagai ice table. Okay, ice table, ice table. Okay, ice table ni nak guna waktu bila? Waktu bila melibatkan weak acid. Nak cari konsentrasi weak acid, kita kena pakai ice table. Okay, so cara buat ice table ni senang je. Kita buat graf jadual ni, concentration, initial, change dan pada equilibrium, concentration pada initial, change dan pada equilibrium. Dan kita tuliskan formula tu HPAC tambah H2O menghasilkan H2O+ dengan PAC-. Okay, now initial concentration of HPAC adalah berapa? Okay, concentration initial dia adalah 0.12. Malah H2O+ ada tak? Ada sebelum mula reaction, belum dissociate. So 0. Okay, change. Perubahan concentration dia berapa? Kita tengoklah kepada persamaan yang telah kita seimbangkan ni. Okay, so notation untuk HPAC nilai depan dia adalah 1. So tolak X sebab dia reaction ni berkurangkan, so tolak X. Dekat produk, okay, so dia adalah 1 juga, so plus X. Kat sini pun 1 nilai dia, so plus X. Sebab produk akan bertambah dengan kadar plus X. So tak tahu berapa, so kita tulis dulu plus X. Berdasarkan kepada equilibrium yang equation yang telah seimbang. Okay, so maknanya pada equilibrium, concentration pada equilibrium adalah apa? 0.12 tolak X perubahan tadi. Dan concentration produk pula adalah plus X dengan plus X. Faham? Okay, ini adalah jadual ice table. Okay, now, concentration H3O+. Macam mana kita nak tahu concentration H3O+ ni? Kita boleh tahu ke tak? Boleh. Sebab apa? Sebab dia bagi tahu pH. Okay, so pH adalah sama dengan negatif log H3O+ sama dengan berapa tadi dia bagi tahu? pH dia 2 something 2.62. So nak dapat concentration H3O+ ni macam mana? Okey, pindahkan ke sebelah, log jadi 10 kuasa. Okey, 10 kuasa negatif 2.62. So dapatlah peak concentration H3O+ adalah 2.4 kali 10 kuasa negatif 3. Concentration H3O+ ni adalah pada waktu bila? Pada waktu equilibrium lah, of course. Sebab pada waktu awal tak ada H2+. Okay, so kita dah tahu nilai X. Nilai X adalah 2.4 kali 10 kuasa negatif 3. Which is, nampak tak? Dia jauh lebih besar berbanding dengan H2O+ daripada water. Sebab H2O+ daripada water adalah 10 kuasa negatif 7. That's why kita mengabaikan. So, maka kita assumekan X ini, H2O+ ni, concentration adalah 2.4 kali 10 kuasa negatif 3. So kalau X concentration H3O+ 2.4 kali 10 kuasa negatif 3, PAC- pun X juga, maka concentration PAC- pun 2.4 kali 10 kuasa negatif 3. That's why tadi awal-awal tadi saya cakap assumption dia macam tu. Okay, alright.
So, maka dan concentration HPAC pada equilibrium berapa? 0.12 tolakkan dengan 2.4 kali 10 kuasa negatif 3. Tapi kita assume 2.4 kali 10 kuasa negatif 3 ni sangat-sangat kecil berbanding dengan 0.12. So, bila tolak hasil dia still sama iaitu 0.12 molar. Maka untuk kira KA macam mana? KA concentration produk 2.4 kali 10 kuasa negatif 3 darabkan dengan concentration produk ni 2.4 kali 10 kuasa negatif 3 bagi dengan concentration awal dia tadi sebab kita assume sama sebab nilai perubahan sangat kecil 0.2 juga. So kita dapatlah nilai KA adalah 4.8 kali 10 kuasa negatif 5. Okey, now kita dah dapat nilai KA. Selesai. Selesailah ke? Belum, kita kena check. Siapa kita kena check? Sebab tadi kat sini kita assume hasil tolak dia adalah tak memberi apa-apa kesan. 0.12 tolak dengan nilai 2.4 kali 10 kuasa negatif 3 tu. Jadi betul ke tak beri kesan? Kita kena check. So macam nak check? Kita kena check percent error. Okey, macam mana kita nak check percent error tu adalah dengan kita check percent error of H3O+ yang daripada water bahagi dengan persen H3O+ yang daripada HPAC tu. Darabkan dengan 100. So, kita dapat darab dengan 100, 4 kali 10 kuasa negatif 3%. So, which is sangat kecil. Okay, so kalau kita check HPAC dissociation pun, okay, perubahan dia tadi 2.4 kali 10 kuasa negatif 3 kan, kat sini bahagikan dengan asal dia, sampai 1,2 molar. So, perubahan dia adalah 2%, which is sangat kecil. So, kalau percent error dia tu kurang 4% dan ke bawah, maka kita boleh terima assumption tu. Maknanya kita boleh abaikan lah macam ni. So, maknanya percent error dia 2% lah. So, maknanya betul lah kita boleh abaikan HPAC ni macam tadi. Tapi kalau percent error dia lebih daripada 4, so maknanya kita tak boleh abaikan. Maknanya kita kena masukkan nilai tolak tu, kita kena masukkan dan kita kena kira betul-betul. Okay, so determine the concentration from Ka dan initial Ha. Ni sama je lah. Ni semua contoh-contoh soalan. Tadi dia suruh cari Ka, dia bagi concentration dengan pH. So now dia suruh cari dia concentration bila dia bagi nilai Ka dengan dia bagi nilai concentration. Okay, so propanoic acid, HPR kita tulis. Okay, okay. So, dia tanya apakah concentration HCO+ bila dia bagi concentration HPR 0.1 molar. Okay, 0.1 molar HPR dan nilai Ka dia adalah 1.3 kali 10 kuasa negatif 5. So, bila nak cari concentration HCO+, bila melibatkan uric acid, kita mesti guna ice table. Okay, so first step, mesti kita kena buat equation. So, HPR tambah H2O menghasilkan H3O+ dengan PR minus. Okay, so X ini adalah HPR dissociation. Yang kita tentulah. Jadi, concentration H3O+ akan sama dengan concentration PR minus. Sebab concentration final dia mestilah sama. Okay, alright. So, and then Ka, macam nak kira Ka, concentration H3O+ darabkan dengan PR minus bahagi dengan concentration HPR. Okay, so now, maknanya kat sini kalau kita boleh dapat concentration PR minus HPR dan daripada nilai Ka, kita akan boleh kira concentration H3O+. Okay, now solution dia. So, kita ada ice table. Ice table concentration HPR yang asal adalah 0.1. And then concentration H3O+ dengan PR minus adalah 0,0. Perubahan dia minus X plus X plus X. Okay, dan in equilibrium concentration HPR akan jadi 0.1 tolak X, H2O plus X dan PR minus adalah X. Okay. Since Ka dia adalah sangat-sangat kecil, so kita assume nilai X adalah sangat-sangat kecil berbanding dengan 0.1. Teori dia macam ni. So, bila nilai Ka kecil, so maknanya perubahan ni kita assume dia adalah sangat-sangat kecil, which is kita boleh abaikan. Okay. So, now, kita tengok, kita cuba selesaikan. So, 1.3 kali 10 kuasa negatif 5 Ka tadi, concentration H3O+, X, concentration PR minus pun X. Concentration HPR ni 0.1 tolak X kan, tapi sebab nilai Ka dia kecil, dia kita assume 0.1 tolak X tu sama dengan 0.1. And then daripada situ kita boleh dapatkan nilai X sama dengan 1.1 kali 10 kuasa negatif 3, which is concentration H3O+. So, tapi again, bila kita dah buat assumption, kita kena check.
Nak check macam mana? Kita boleh pakai concentration HBr pun boleh, concentration HCO plus pun boleh. Kes ni sebab kita assume dekat HBr tadi, so kita check lah. Okay, so nilai X itu tadi ada berapa? Nilai X tadi adalah 1.1 kali 10 kuasa negatif 3. Kita bahagikan dengan concentration HBr yang asal 0.1, darabkan dengan 100, sudah dapat nilai dia 1.1, which is kurang daripada 4%. So, maka kita boleh terima assumption tersebut. Tak salah. Okay. Alright. So, percent. Okay, next saya tengok. Percent of HA dissociation. Yang kita kira tadi tu adalah percent HA dissociation lah sebenarnya. Okay. Sebab percent of HA dissociation adalah concentration dissociate. HA yang dissociate bahagi dengan concentration yang awal darabkan dengan 100. Okay, so tengok contoh seterusnya, polyprotic acid. Okay, polyprotic acid ni maknanya yang ada banyak H lah. Okay, polyprotic acid adalah acid with more than one ionizable proton. Polyprotic acid maknanya acid yang ada lebih daripada satu proton ataupun satu hidrogen yang akan didermakan. Contohnya, alright, contohnya dekat sini H3PO4 ada 3H. Okay, H3O4 react dengan water, dia menghasilkan H2PO4 minus dengan HCO plus. Okay, so nilai Ka dia, okay, nilai Ka dia H3O plus darabkan dengan H2PO4 minus bagi dengan H2O plus, nilai Ka dia adalah 7.2 kali 10 kuasa negatif 3. Okay, kemudian H2PO4 minus tu boleh lagi dissociate. Okay, dissociate dengan water, dia akan hasilkan pula HPO42 minus dengan H3O plus. Dan kita ada nilai Ka yang kedua dia iaitu 6.3 kali 10 kuasa negatif 8. Lagi rendah lah. Okay. Maknanya reaction yang kedua tu kurang terjadi. Kurang. Dan HPO42 minus ni pula boleh juga dia dissociate dengan water menghasilkan PO43 minus dengan H3O plus. Okay. Dan nilai Ka dia adalah sangat-sangat kecil. Maknanya reaction dissociation ni adalah sangat jarang berlaku, sangat sikit. That's why nilai Ka dia sangat rendah. Ini kita panggil polyprotic acid. Dia ada 3 acid yang boleh dia dermakan. So kita tahulah Ka1 akan lebih besar daripada Ka2, lebih besar daripada Ka3. Maknanya dissociation yang pertama ni lah paling favorable, paling mudah untuk berlaku. Yang seterusnya tu adalah berlaku dalam keadaan yang sedikit sahaja. Okay. Alright, so ini adalah contoh yang seterusnya. Saya tak niat untuk explain benda ni, dia sama saja. Okay, using molecular scene untuk determinekan the extent of HA dissociation. Alright, so ni kamu boleh ulang kaji, tengok sendiri. Alright. So, bila kita bercakap, dia tanya kat sini, dia kata HA ni adalah 0.15 molar. Okay, dia dissociation ni 33%. Dia kata yang mana satu scene ni represent the sample of the solution after they dilute dalam water. So, bila dia dilute dalam water, okay, bila dia dilute dalam water, so dia tanya yang mana satu yang sesuai untuk represent 33% dissociation. Okay, so kalau 33% dissociation sama dengan H3O plus bahagikan dengan concentration HA tambah concentration H2O plus. Okay, so daripada sini yang ketiga tu yang kita nampak dia represent 33% dissociation. Okay, so ini adalah table table of acid dan juga dia punya Lewis structure dan nilai Ka1, Ka2 ataupun Ka3 untuk polyprotic acid. Kalau kita tengok memang Ka2 dan Ka3 akan lebih rendah lah berbanding Ka1. Okay, alright. So, kat sini kita boleh tengok juga, okay, semakin ke atas itu adalah dia punya acid strength lebih tinggi lah sebab nilai Ka dia lebih tinggi. Okey, seterusnya kita tengok calculate the equilibrium concentration untuk polyprotic acid. Macam ni kita nak calculate equilibrium concentration untuk polyprotic acid. Okey, contohnya kita ada ascorbic acid ditulis sebagai H2AS2. Okey. Known as vitamin C, it is diprotic acid, maknanya dia ada 2 H. Ka1 dia adalah 1 kali 10 kuasa negatif 5, Ka2 adalah 5 kali 10 kuasa negatif 12. Dia ada dapat benda dalam citrus fruit contohnya. So, dia minta calculatekan concentration H2ASC, HASC dan ASC2 minus
dan pH of 0.5 molar H2ASC. Okay. Alright, so now kita boleh tuliskan dia punya dissociation dia. Kita first tuliskan persamaan dissociation dia. Kita tahu bahawa Ka1 adalah jauh lebih besar daripada Ka2. So, the dissociation produce virtually all of the H3O+. Ni apa maksud dia? Kita tengok nanti. Okay, Ka1 is small, so perubahan concentration H2ASC ni kita assume concentration initial dia sama dengan concentration pada equilibrium dia. Okay. Okay, lepas kita dapat concentration untuk various species tu untuk first dissociation, kita boleh gunakan dia orang untuk as initial concentration untuk second dissociation. Maksudnya daripada awal tu initial concentration dapat produk, and then concentration waktu produk tu kita akan guna sebagai initial concentration untuk dissociation yang kedua. Okay, so kita tengok contoh jangan risau. Contohnya, okay, H2ASC react dengan H2O menghasilkan HASC dengan H3O+. Okay, kemudian Ka1 adalah HASC dan H3O+ bagi H2ASC. Okay, dan nilai Ka1 dia adalah 1 kali 10 kuasa negatif 5. Okay. Dan persamaan yang kedua adalah HASC minus react dengan H2O membentuk ASC2 minus dengan H3O+. Okey, dan nilai Ka2 dia adalah concentration ASC2 minus darabkan dengan H2O+ bahagi dengan HASC minus. Okey, now. Dan Ka dia adalah 5 kali 10 kuasa negatif 12. Okey, mudah saja. So, concentration awal H2ASC adalah 0.5 molar. HASC minus 0, 0. So, minus X plus X plus X. So, sini 0.5 tolak X plus X dengan plus X. Okey, so daripada sini kita boleh kira lah nilai Ka. Okey, daripada nilai Ka sama dengan HASC darab H3O plus bahagi dengan H2ASC sama dengan 1 kali 10 kuasa negatif 5. So, X dan ini kita assume pengurangan ni sangat sikit. So, dah 0.5 tolak X assume sama dengan 0.5. So, daripada sini kita dapat nilai X sama dengan 7 kali 10 kuasa negatif 4 dan itu adalah concentration HASC. Okay, so pH dia adalah negatif log 7.1 kali 10 kuasa negatif 4, dapatlah pH dia 3.15. Dan kita gunakan untuk equation yang seterusnya, HASC minus tambah H2O menghasilkan ASC2 minus. So, concentration initial HASC tadi ada berapa? 7.1 kali 10 kuasa negatif 4. Betul tak? Betul. Okay, HASC2 minus kosong. Concentration H2O plus berapa? Adakah kosong? Tidak. Sebab H2O plus dah ada kan? 7 kali 10 kuasa negatif 4. So, macam nilai equation dia. So, perubahan dia apa? Minus X plus X plus X. So, equilibrium dia adalah 7 tolak X, 7 kali 10 kuasa negatif 4 tolak X untuk H2O plus dan ini SC2 minus adalah sama dengan X. So, Ka2 sama dengan concentration ASC darab concentration H2O plus bahagikan dengan concentration HASC minus. So, Ka2 5 kali 10 kuasa negatif 12 itu sama dengan X darab 7 kali 10 kuasa negatif 4 tolak X. Kita bahagikan dengan 7 kali 10 kuasa negatif 4 tolak X. Okay. Alright. So, daripada situ, kita selesaikan. Okay. Dan seterusnya adalah, ni adalah contoh table untuk, tadi kita tengok Ka. So, inilah table untuk contoh-contoh base dan nilai Kb dia. Okay. So, kalau masalah kita tengok nilai Kb dia yang makin ke atas ni adalah semakin besar. So, Kb macam biasa sama dengan produk bahagi dengan concentration reactant. BH plus tambah dengan OH minus bahagi dengan concentration B iaitu base. Okay, so makin ke atas nilai Kb dia semakin besar, maknanya base strength dia juga semakin tinggi. Okay, abstraction of proton from water to by methyl amine. Okay, so methyl amine MCH3 NH2 react dengan water. So lone pair dekat N ni akan ambil satu hydrogen H+. So dia akan menghasilkan CH3 and H3+ tambahkan dengan OH-. Okay, alright.
Ni contoh yang sama juga, cuma kali ni kita tentukan pH daripada nilai Kb dan initial concentration base. Dia tak ada beza pun, sama je. Cuma beza dia sekarang ni dia melibatkan Kb. Okey, dalam kita ambil CH3 2NH. Okey, dia punya Kb dia adalah 5.9 kali 10 kuasa negatif 4. Soalan dia adalah berapakah pH untuk 1.5 molar dia. Okey, alright. Dapatkan pH, kita kena tahu concentration HCO plus ataupun kita kena tahu concentration OH minus. That's the key word. Okay, now, so first kali macam biasalah, kita perlu buat equation to the first step. So CH32NH tambah H2O hasilkan apa tadi? CH32NH2 plus tambah OH minus. Okay, so Kb kita assume adalah jauh lagi besar berbanding dengan Kw. Kw kan 10 kuasa negatif 14, ni 10 kuasa negatif 4. So, kita assume OH minus daripada water kita boleh abaikan. So, maknanya OH minus yang hanya kita tengok adalah OH minus yang datang daripada CH32NH ini. Okay. Alright, so daripada situ kita bawa, kita assume juga CH32NH plus sama dengan OH minus sama dengan X. Okay, dan concentration awal CH32NH2 plus ini bila tolakkan dengan X, kita assume sama dengan concentration initial dia. Kalau tak jelas, apa kita tengok, jom. Okay, solution dia first, kita tuliskan, kita perlu buat ice table. Okay, bila melibatkan weak acid ataupun weak base, kita akan ada ice table. So, this is ice table. First, kita buat dia punya equation. Concentration awal dia 1.5 molar. Concentration awal dia kosong. Okay, perubahan dia adalah minus X plus X dengan plus X. Dan untuk pada equilibrium, concentration dia 1.5 tolak X dengan X. Okay, so Kb sama dengan 5.9 kali 10 kuasa negatif 4. So, produk bahagikan concentration reactant. So, kita bahagikan, kita dapat nilai X ataupun concentration OH minus 3 kali 10 kuasa negatif 2. Dekat sini ada dua term. Sama ada, kita perlu, kalau kita nak cari nilai pH, okay, kita perlu buat negatif log OH, negatif log concentration OH minus, dapatlah POH dengan 14 tolak POH, kita akan dapat nilai pH. Okay. So, again, samalah anytime bila kita assume, kita kena check assumption tu. So, nilai X dia 3 kali 10 kuasa negatif 2, bahagikan dengan asal concentration itu adalah 1.5. So, dia adalah 2%. So, kita boleh terimalah. Okay. Ataupun kat sini, ni cara yang saya bagi tahu tadi tu. Ataupun dia boleh juga menggunakan KW. Sebab KW sama dengan concentration H2O plus darab concentration OH minus. So, dah dapat concentration H2O plus sama dengan KW bahagi dengan concentration OH minus. 1 kali 10 kuasa 14 bahagi 3 kali 10 kuasa 2 dapatlah concentration H2O plus. Lepas tu, negatif logkan dia dapatlah pH. Okay, so soalan yang seterusnya adalah soalan yang hampir sama. Okay, so contoh lain saja, kamu boleh tengok sini nanti. So, untuk determinekan pH daripada solution of A minus. Okay, kalau kat kes ni, kita ada sodium asetat. Okay, NaAC kita tulis. Application dia dalam textile. So, dia suruh cari pH untuk 0.25 molar sodium asetat. Dan dia bagi nilai Ka acetic acid tu adalah 1.8 kali 10 kuasa negatif 5. Dia suruh cari apa? pH of sodium asetat. Okay, sodium salt are soluble in water. So, concentration AC minus akan sama dengan 0.25 molar juga. Sebab concentration sodium asetat ni bila campur dengan water, dia akan dissociate sepenuhnya. Okay, sebab dia macam ni. NaAC tambah water. So, dia akan hasilkan apa? Dia akan hasilkan H3O plus dengan dengan AC minus. Okay, sorry. Sodium asetat tambah dengan water, dia akan hasilkan sodium tambah dengan AC minus. Okay, alright. So, dia dissociate sepenuhnya, maka concentration NaAC ni kalau dia 0.25, concentration AC pun adalah 0.25. Okay, first of course kita kena writekan dissociation equation untuk acetic acid. So, acetic acid adalah AC minus react dengan water menghasilkan
HAC, okey, asetat ion react dengan water menghasilkan HAC, inilah acetic acid dengan OH minus. Okey, concentration asetat ion yang mula-mula adalah 0.25 molar, acetic acid kosong, OH minus pun kosong, so minus X plus X dan equilibrium dia adalah 0.25 tolak X dengan X. Dia nak cari apa tadi? Nak cari nilai pH of sodium acetate. Okey. So dia bagi nilai Ka of acetic acid. So kita boleh kira melalui penghasilan acetic acid ni lah. Okey. So Kb. Okey, Kb ni adalah asetat ion. So Kb lah. Okey. So Kb adalah concentration HAC darab concentration OH minus bahagi dengan AC minus. So Kb sama dengan Kw bahagi Ka. So kita tahu Ka kan. So kita tahu Kw. So kita boleh kira. So Kb sama dengan 5.6 kali 10 kuasa negatif 10. Okey. Sebab apa kita kena pakai Kb? Sebab ini adalah base asetat ion. That's why kita boleh pakai Ka. Okey. So, kita dah dapat Kb, so kita boleh kira lah. Okey, kita assumekan concentration AC minus ni perubahan dia adalah sangat kecil. So, sama dengan 0.25 tolak X sama dengan 0.25 juga. Okey, so kita bahagikan, kita dapatkan nilai X. So, concentration OH minus adalah 1.2 kali 10 kuasa negatif 5. Of course, kita kena check assumption. 1.2 kali 10 kuasa 5 bahagi 0.25 dapat 4.8 kali 10 kuasa negatif 3%. So, adalah kecil. So, assumption ni boleh diterima. Okay, dapat concentration OH minus. Kita boleh kira concentration HCO plus. And then dapat concentration HCO plus. Kita boleh kira pH. Maka selesai. Okay, senang je kan? Okay, alright. So, dah habis pengiraan yang pertama. So, now kita tengok the effect of atomic molecule properties on non-metal hybrid acidity. Okay, so kita tengok kat sini kan, bila kita tengok dia merentasi kala ataupun menuruni kumpulan, apa jadi kepada acidity. Okay, so kita kena ingat satu benda. Acidity adalah kebolehan untuk tarik, acidity adalah kebolehan untuk derma elektron. Okey, untuk derma proton. Okey, acid ni maknanya apa? Kebolehan dia untuk derma dia proton. Okey. So, bila kita turun ke bawah, kita tengok menuruni kumpulan, kita tengok bila menuruni kumpulan, apa jadi kepada saiz dia? Makin ke bawah, saiz kita makin besar, betul tak? Bila makin besar, bonding dia adalah lemah. So, makin mudah ke makin susah untuk didermakan hidrogen? Bila makin ke bawah, saiz makin besar. Bila saiz makin besar, hidrogen ni makin jauh daripada daya tarikan. Jadi, bila hidrogen jauh, mudahlah untuk hidrogen tu keluar. Mudahlah untuk diderma hidrogen. Maka acidity dia bertambah. Sebab apa? Sebab bila turun ke bawah, dia makin mudah untuk diderma hidrogen. Okey, bila merentasi kala pula, apa jadi? Electronegativity bertambah. Electronegativity ni apa? Kebolehan untuk menarik elektron. Okey, kebolehan untuk menarik elektron. Okey, so apabila kebolehan untuk menarik itu tinggi, okey, so bila merentasi kala, bila electronegativity increase, maka acidity juga akan increase. Okey, sebab kita tengok antara sebelah kiri, okay, kumpulan satu potasium, sodium itu bersifat base dan di sebelah kanan HF, HCl dan sebagainya itu adalah bersifat acid. Okay, now kita tengok contoh kalau nak comparekan the relative strength of oxo acid, acid yang ada oksigen. Okay, so yang mana lagi kuat? Tadi kita compare ikut merentasi kala ataupun menuruni kumpulan. Okay, merentasi kumpulan ataupun merentasi kala. So now katalah dia kumpulan yang sama. Ni I, Br dengan Cl sama. So macam mana nak determine dia? So HOCl akan mempunyai strength yang lebih besar banding dengan HOBr dan banding dengan HOI. Sebab apa? Sebab kita tengok kat sini So H adalah bersifat more to elektropositif, O adalah bersifat more to elektronegatif dan I pun more to elektronegatif. So maknanya dekat dalam kes ini,
Dekat dalam kes ini, elektron akan seolah-olah tertarik ke arah kanan. Betul tak? Sebab O dengan I ni menarik elektron. So, reaction ni, molekul ni, struktur ni akan jadi seolah-olah sini positif, sini negatif. Okey. Tapi antara I dengan Br dengan Cl, kedua akan, ketiga-tiga ni akan menarik elektron ke arah mereka. Tapi antara ketiga-tiga ni, yang mana paling kuat menarik? Yang paling kuat menarik adalah L. Sebab apa? Sebab Cl ini dekat atas. Dalam kumpulan dia kat atas. Bila kat atas, maknanya dia punya saiz kecil. Bila saiz kecil, bonding strength dia kuat. Bila kecil, dia kuatlah untuk dia tarik. Bila dah besar, nak tarik pun jauh. Jadi tak dapat nak tarik. Jadi dekat Cl ni, dia boleh tarik pull the elektron lebih tinggi ke arahnya. Maka kat sini akan jadi more to elektropositif dan kat sebelah sini akan jadi more to elektronegatif. So, bila ada positif dengan negatif yang berbeza itu, maka kita cakap dia punya relative strength dia akan lebih tinggi sebab dia boleh menghasilkan satu struktur yang ada sifat elektronegatif dan negatif dan juga ada sifat positif. Okey. So kalau dua struktur ni pula, okey, HOCl dengan HOClOO. Ni macam mana pula berjadi? So yang mana lagi kuat? So yang lagi kuat adalah struktur yang ini. Sebab apa? Sebab dekat sini parasantai elektron ni akan ditarik ke arah O sebab O pun elektronegatif. Okey, yang sini pun akan ditarik ke arah O, sini pun akan ditarik ke arah sini. So maknanya keseluruhan elektron sangat kuat tertarik ke arah kanan ini. Seolah-olah kat sini akan jadi negatif, seolah-olah kat sini akan jadi positif. So bila dia ada dua kutub, satu negatif, satu positif, maka dia punya strength of acid dia akan lebih tinggi dan dia mudah untuk didissociatekan. Okay, alright, so mudah untuk dissociatekan sebab dia ada negatif dan positif. Okay, so ini adalah Ka values untuk sum of hydrated metal ion pada suhu 25°C. Ini secara umum lah kita bagi tahu. So nilai Ka untuk some metal. Okay, so nilai Ka contohnya ferrum, Sn, inilah Ka tinggi lah. Maknanya dia mudah untuk dia dissociatekan. Okay, berbanding dengan yang bawah tu. So acid strength maknanya yang atas ni adalah acid strength dia adalah lebih tinggi. Fe, Sn, Cr dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah the acidic behavior of the hydrated Al3+ ion. Okey, ni just contoh je lah, tak ada apa Al3+ ion. So behavior of acidic dia, elektron density akan tertarik ke arah dalam Al3+. Okey. Alright, so bila ada H2O, okey, bila ada H2O ni akan act sebagai base, dia akan ambil satu hydrogen. Okey, so dia akan ambil satu hydrogen, dia akan jadi H3O plus dengan dia akan jadikan produk ini, reaktan ini akan jadi Al H2O5 dengan OH2 minus. Okey, sebab dia asalnya dia ada plus, jadi 2 plus lah sebab dia terima satu elektron bila dia didermakan dia punya hidrogen tadi. Okey. Alright. So seterusnya adalah relative acidity of salt solution. Okay. So predict whether the aqueous solution are acidic, base ataupun neutral. Write an equation for the reaction of any ion with water. Okay. Now, potassium perchlorate. Okay, so cara kita nak tengok dia adalah, ni hint dia consider acid-base nature of the anion dengan cation. Ada cation, ada anion. Strong acid and strong base combination akan produce neutral solution. Strong acid dengan weak base akan menghasilkan acid. Dan kalau ada weak acid dan strong base, dia akan hasilkan strong base. Macam biasalah, kalau dia ada weak acid, partner dengan strong base, so produk yang hasil mestilah strong base sebab dia lebih mendominasi. Okey, so kita tengok contoh potassium perchlorate. Okey, ion K+ dalam potassium chloride ada ion K+ dengan ClO4-. Okey, dan ClO4- dengan K+ ini which come from strong base. K+ boleh datang daripada KOH dan ClO4- datang daripada strong acid HClO4-. Maka solution itu adalah bersifat neutral. Okay, ClO4 ni mestilah
neutral. Sebab apa? Sebab dia datang daripada strong acid dan strong base. Bila strong acid dengan strong base react, dia akan jadi neutral. Okey, tengok sodium benzoat pula. Okey, reaction solution ini akan jadi basic ke ataupun acid ke ataupun neutral. Sodium asetat dia akan datang daripada Na dengan C6H5CO-. So Na plus ni mesti datang daripada strong base, contohnya NaOH. Okey. Dan CH3CO- ni dia mesti datang daripada weak acid. Sebab dia strong, so dia akan datang daripada weak acid. So reaction ni adalah antara strong base dengan weak acid, so mestilah dia akan hasilkan solution yang bersifat basic. Okey, chromium nitrate pula. Okey, Cr3+ is a small cation. Okey, large charge dia besar. So dia akan hydrated form. So its hydrated form akan react dengan water to produce H3O+. So Cl- come from the strong acid which is HCl. So ada strong acid dengan weak base, maka kita akan dapatlah acidic solution. Macam tu kalau kita nak predict. Okey, so ini adalah contoh certain molekul kita lah yang bersifat pH 7, pH kurang daripada 7 ataupun pH lebih daripada 7 lah. Okey. So, seterusnya adalah predicting the relative acidity of salt solution from Ka dengan Kb. So, kita nak predict dia punya relative acidity. Okay, contohnya determine whether the aqueous solution of zinc format is acidic, basic ataupun neutral. Okay, so kita tengok both Zn2 plus dengan H2O minus, kedua-dua datang daripada weak conjugate. Zn pun bukan strong, H2O minus juga adalah bukan daripada weak conjugate, daripada conjugate yang strong. So in order to find the both relative acidity, we write up the dissociation reaction and use the information in table 18.2 dengan 18.7. So bila dia weak acid ataupun weak base, so nak tahu concentration dia, okey, kita kenalah kira menggunakan ice table. Okey, so kita boleh tarik dan kita tengok nilai Ka ataupun Kb daripada table. Okey, so Ka of zinc HCOO2 okey, so adalah 1 kali 10 kuasa negatif 9. So and then daripada situ kita boleh kira dia punya nilai Ka of HCOO minus. Okay, so Ka HCOO minus dia dah bagi juga 1.8 kali 10 kuasa negatif 4. So daripada situ kita boleh kira Kb. Okay, so apa? Sebab Kb sama dengan Kw bahagikan dengan Ka. Okay, so Kw 1 kali 10 kuasa negatif 14. Ka adalah 1.8, so kita dapatlah nilai Kb. Okay, so kita ada Ka of zinc 1 kali 10 kuasa negatif 9. Ka of HCO minus 1.8. Kb of HCO minus adalah 5.6 kali 10 kuasa negatif 11. Okay, now, so kita tengok kat sini Ka untuk ZnH2O6 2+ adalah jauh lebih besar berbanding dengan Kb untuk HCOO minus. So, maka solution itu adalah bersifat acidic. Okay, alright. So, seterusnya kita tengok definition of acid dengan base berdasarkan definition daripada Lewis. Okay, so daripada Lewis, tadi kalau Bronsted dia tengok melalui proton, tapi kalau Lewis dia tengok melalui elektron pair. Okay, dia tengok melalui elektron. Kalau acid adalah elektron pair acceptor. Kalau base dia adalah elektron pair donor. Maknanya kalau acid dia mesti akan terima elektron pair. Kalau base pula dia akan dermakan elektron pair tersebut. Macam ni, kita tengok contoh kat sini. Dekat sini kita tengok reaction dia. Macam mana kita nak kata ini acid, ini base? Okay, sebab apa? Sebab kat sini tak melibatkan derma ataupun terima proton. So macam nak tentukan yang satu acid atau base? Kalau guna Bronsted tak boleh lah. That's why kita kena pakai
Lewis, sebab Lewis melibatkan elektron pair. Saya tengok kat sini siapa yang derma elektron. So, amonia yang derma elektron. So, bila dia derma elektron, maka dia jadi base. B ni adalah BF3 akan terima elektron. So, dia akan jadi asid. Dan produk ni kita panggil sebagai pedak. Gabungan. Okay. Alright, so ini tak ada apa-apa dah. Kita just nak tunjukkan contoh ni Mg2 plus ion as a Lewis acid dalam chlorophyll molecule. Ada Mg2 plus. Okay. Alright, so slide yang terakhir kita identify yang satu Lewis acid dengan Lewis base. Okay, so bila nak tahu mana satu acid, satu Lewis acid atau Lewis base, kita tengok yang mana satu accept ataupun terima elektron. So dalam kes ni H plus dengan OH minus, OH minus lah of course kan akan ada elektron pair, so dia yang dermakan elektron pair, so dia adalah elektron donor, maka dia adalah base, dan ini adalah H plus elektron acceptor, dia adalah merupakan acid. Okey, so Cl- dengan BCl3, Cl- ni ada banyak elektron pair, so dia derma elektron, so maka dia akan jadi, bila dia derma elektron, dia akan jadi apa? Dia akan jadi base, dan BCl3 ni terima elektron, dia akan jadi acid. Okey, so sama juga dekat sini, K plus dengan H2O6, of course lah H2O6 ni akan ada elektron pair banyak, so dia dermakan elektron pair, maka dia akan jadi base, dan K plus akan terima elektron, dia akan jadi acid.